قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menemukan kita dalam majlis yang kita harapkan kelimpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini tajuk yang diketengahkan kepada kita ialah rahsia untuk hidup tenang dan bahagia. Anjuran dan tajaan grup infak Masjid Darsa 15. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati grup infak Masjid Darsa yang grup infak Masjid Darsa 15 ini, dan Allah Taala iringkan mereka dengan taufik dan hidayah, dijauhkan mereka daripada musibah dan bahaya dunia ini, diangkat semua penyakit yang menimpa mereka, jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh juga solehah, diampunkan mereka dan kita semua, dan melayakkan kita untuk menjejakkan kaki ke syurga Tuhan. InsyaAllah. Mari depan sikit. Farah pada mari depan sikit. Alhamdulillah, tajuk yang diketengahkan ialah rahsia untuk hidup tenang dan bahagia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, barangkali setiap orang yang mengatakan dia seorang muslim dan juga muslimah akan menghafal doa ini, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Yang bermaksud, wahai Tuhan, datangkan kami hasanah di dunia dan datangkan kami hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat ialah syurga. Hasanah di dunia ialah ketenangan jiwa. Selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kalau kita seorang Muslim, kita seorang Islam, rasanya tidak ada orang Islam yang tak hafal doa tu. Itu doa yang paling ringkas sekali. Kalau kita sibuk setara mana pun kita semayang, jangan ketinggalan untuk mendoakan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sibuk setara mana pun tak boleh nak baca doa tu. Taib. Hasanah di dunia ialah ketenangan jiwa. Hasanah di akhirat ialah syurga. Maknanya, orang yang di dunia mendapat hasanah, di akhirat juga dia akan mendapat hasanah. Maksudnya, sesiapa yang di dunia dia mendapat ketenangan jiwa, dia akan masuk syurga. Jadi, tajuknya malam ini, rahsia untuk hidup tenang dan bahagia. Macam mana kita nak mendapat ketenangan jiwa? Untuk melayakkan kita masuki syurga Tuhan di akhirat esok. Syurga ni ialah di hati. Syurga ialah di hati. Mungkin seseorang tu rumahnya sederhana aja. Ataupun kalau orang tengok, orang tak kata sederhana, orang kata rumah dia rumah buruk saja. Tapi kalau dia tenang di dalam jiwa dia, jadi rumah tu bukan menjadi masalah, dia tinggal di dalam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah hidup ini, kita perlu mendapat ketenangan jiwa untuk kita merasa hidup di dalam syurga di dunia ni. Cumanya, macam mana cara nak dapat ketenangan jiwa ni? Ketenangan jiwa hanya akan diperoleh bila mana seseorang itu bertuhankan Allah. Orang yang bertuhankan Allah sudah pasti seorang Muslim, seorang Muslimah, dia seorang Islam. Sebagai contoh, di dalam sembahyang subuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada suatu kelebihan pada sembahyang subuh. Orang yang sembahyang subuh ialah orang yang telah pun mewujudkan ketenangan di dalam minda dan jiwa dia. Sebab dia macam ni. Orang yang sembahyang subuh ialah orang yang sujud dalam sembahyang subuhnya dan menyebabkan aliran darah ke seluruh saraf-saraf di otak dia. Kita ni, bercontoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita rasa kebah. Pasal apa kebah? Darah tak jalan. Kalau darah tak jalan lama-lama jadi stroke. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kata para doktor, kata para tabib, di cara iblis dan syaitan untuk menjadikan seseorang itu stroke, iaitu dengan diberhentikan perjalanan darah dia. Jadi bila lama-lama jadi kanser, jadi barah, dan kemungkinan lebih teruk lagi daripada tu. Baik. Kalau kita rasa nyut di kepala, itu tandanya darah di bahagian kepala kita tak sampai habis.
Jadi kita pun jadi sakit di kepala. Kadang-kadang kita bila sakit di kepala tu, kita nak sujud, kita rasa macam ngap ditekan kepala. Sebabnya aliran darah kita tak sampai habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kesan yang zahir pada diri kita. Di sana ada kesan yang batin dalam diri kita. Bila mana seseorang tu tak sembahyang subuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak sujud secara lengkap. Bila tak sembahyang subuh, tak sujud lah. Bila seorang tu tak sujud, maka menyebabkan aliran darah di kepalanya tak sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila darah tak mengalir secara sempurna di seluruh saraf-saraf di otak dia, menyebabkan nanti dia tension, dia akan pressure, dia akan berlaku tekanan dalam jiwa dia. Sebab tu orang Islam dalam peristiwa tsunami di Aceh, tidak ada satu orang pun kita dengar berlaku peristiwa bunuh diri. Ini kelebihan orang Islam. Tapi kalau berlaku peristiwa yang sama di negara bukan Islam, dia tinggal sebatang kara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia kata, nak hidup apa lagi? Aku mati lah. Maka banyak berlaku peristiwa-peristiwa bunuh diri sebab tekanan di dalam jiwa. Okey, ini dia punya teori dia. Bila mana kita sembahyang, kita buat, kita akan memahaminya melalui praktikal dalam kehidupan kita. Orang yang selalu tension, orang yang selalu stres, ialah dengan sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sujudnya tidak sempurna. Kalau sembahyang 5 waktu sehari semalam, dia tak sembahyang 2 waktu ya, dah cukup untuk menjadikan dia satu orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menghadapi sesuatu situasi, dia akan berlaku stres ataupun tekanan. Tapi kalau orang tu sujudnya sempurna 5 waktu sehari semalam, ditambah lagi dengan sembahyang-sembahyang sunat, ghalibnya dia tidak pernah ataupun jarang berlaku pada dia tension, tekanan jiwa dan sebagainya. Okey, itu teori. Mungkin orang bukan Islam dia dengar, oh, kalau sujud cukup, jadi dia dapat mengatasi isu-isu tadi. Dia pun sujud macam orang Islam. Tak jadi. Sebab dia mesti passwordnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mesti masuk Islam. Dia mesti Islam. Kalau dia tak Islam, tak jadi. Jadi ni rahsia ketenangan jiwa ni. Ketenangan jiwa tidak pernah dirasai oleh orang yang bukan Islam. Ketenangan jiwa hanyalah pengalaman orang-orang Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tidak ada orang bukan Islam, kita tengok muka dia, kita rasa tenang. Tak. Tenang jiwa ni hanya orang lihat kepada orang Islam saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketenangan yang cuba dicipta luar daripada Islam, contoh muzik, disco, karaoke dan sebagainya, hanyalah obat bius yang memberi kelegaan sementara. Lepas pada tu habis, jempra balik, celaru balik. Sebab itu mereka cuba cari arak, mereka cuba cari dadah. Sebenarnya dengan menjadikan diri seorang Muslim yang baik, yang patuh pada perintah Allah,
sahaja yang dapat menimbulkan ketenangan di dalam jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, maknanya dengan Tuhan ni nak bagi tenang jangan berdosa. Kalau kita ada dosa dengan Tuhan, dia mula main masalah. Macam virus menyerang dalam paru-paru. Macam orang kena jangkitan kuman, lama-lama dia mati. Maka begitu hati kita, kalau kita maintain dengan berdosa tanpa kita bertaubat, maka dia akan jadi virus yang berjangkit dalam diri kita. Dosa bila dia main, dia hinggap, kita akan rasa resah. Kita akan rasa kita berdosa. Kita akan berasa kita munafik. Kita akan berasa kita hipokrit dan sebagainya. Ni dia mula-mula main dalam jiwa. Macam mana kita nak settle? Macam mana kita nak atasi masalah ni? Bertaubat. Bertaubat ni maknanya kita kena menyelesaikan yang kita buat. Satu, kalau benar tu benar tengok, kita kena lempak. Jangan duk tengok. Kalau benar tu benar dengar, kena lempak, jangan duk dengar. Maknanya semua jenis maksiat kena jauhkan. Bila kita hapuskan semua maksiat tu, dia main tenang balik. Tu kaedah dengan Tuhan. Tapi selagi mana kita tak merenggan dengan dosa tu dan alat-alat dosa tu, selama itulah dia duk main di hati. Dia duk main dalam hati kita. Kita semayang pun tak jadi. Jadi ni punca dosa. Cara kita nak tenang, jauhkan diri daripada dosa. Kalau kita berdosa, balik kat Tuhan balik. Settle balik dengan Tuhan. Aku minta maaf Tuhan, aku minta ampun. Aku nak balik jadi hamba Engkau Tuhan. Janji balik dengan Tuhan. Tenang balik. Jadi itulah rahsia ketenangan di dalam kita menempuh kehidupan ni. Jadi bayangkan orang yang hidupnya tanpa dosa. Sari dia tempuh tu macam mana? Berarti apa? Berarti dosa itu ialah kemurkaan Tuhan. Bila Tuhan murka pada kita, kita buat apa pun serba tak kena. Macam kita tak dapat kemaafan, keredaan mak ayah, keredaan guru-guru kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah rahsia kita mendapat tenang dalam hidup ni. Okay, jadi ketenangan ni dia kena suburkan dengan zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan kamu berzikir kepada Allah itu menimbulkan ketenangan di dalam hati kamu. Tatma'innul qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ambil tasbih, zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di hati, Allah jua Tuhan aku. Allah jua Tuhan aku. Itu zikrullah. Memberikan kita ketenangan di dalam jiwa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu kita kata, Ustaz, dah zikrullah Ustaz tak tenang pun. Tak tenang lagi. Sampai zikrullah tu menyebati dalam diri. Dia sudah jadi darah daging kita. Dia sebahagian daripada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak buat bagi jadi sebahagian daripada kita? Kita kena buat selama 40 hari. Kalau 100 ya, 40 hari. Kalau 300 ya, 40 hari. Kalau 1000 lah 40 hari. Maintain. Baru dia jadi jiwa kita, baru dia jadi darah daging kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita dengar saja, kita tak praktik, kita tak buat, kita tak tahu macam mana pengaruh zikrullah terhadap diri kita.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, bila mana kita dah paku selama 40 hari 100 kali la ilaha illallah. 100 kali kalau dah sedap tak cukup lah, dia kena lebih. Macam orang sedap, makan sedap, tak mau tambah lah. Makan sedap, tak mau tambah lah. Mesti nak tambah. Kadang-kadang orang tamu rumah kita, sallallahu alaihi Muhammad, orang tamu ke rumah kita, bismillahirrahmanirrahim, kita buat mi goreng, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun makan. Makan-makan, tengok-tengok, dia tak tambah. Kita kata, tambah. Tambah Ustaz. Dia pun tambah. Kenapa dia tambah? Dia tak tambah sebab dia malu. Bila kita bersila, dia tak tambah Ustaz. Tambah. Pasal sedap. Jadi begitulah makanan kepada rohani pun. Zikrullah ni dia makanan pada rohani. Kalau sedap dia tak cukup 100, nak tambah lagi. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi pertahankan ketenangan dalam jiwa kita tu dengan zikrullah. Allahu akbar. Sebab itu kata ulama, ahlul qalbi ahlu dzikri bi dzikrihim ka ahli lahwi bi lahwihim. Ahli zikir dengan zikir mereka seperti ahli hiburan dengan hiburan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok hak terkinja-kinja di atas pentah tu. Kan? Tu ahli hiburan. Jadi nak faham macam mana ahli zikir, tengok mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak dengan gitarnya, gila dengan gitarnya, hak drum dengan drum dia, dan sebagainya. Hak piano dengan piano dia. Jadi ahli zikir mereka seperti ahli hiburan dengan hiburan mereka. Pengalaman saya mengaji, berzikir dengan Pak Tikroh, almarhum Pak Tikroh. Malam Jumaat dia terdekat Naqsyabandiyah. Malam Jumaat lepas baca Yasin, zikir Allah, syok seluruh zikir sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah. Jadi kalau Allah izin, tu kita praktik, kita praktikkan di pondok kita, insya-Allah. Saya teringat waktu mana kami hadir, waktu tu si budak lagi lah, umur 18 tahun, sebelum melanjutkan penjagaan ke Al-Azhar di Mesir. Dapat sekali berziarah ke pondok Tal 7 di Kelantan. Orang Kelantan tak ambil kisah sangat, tapi orang luar ni selalunya ambil kisah. Orang Kelantan tak kisah pun. Waktu itulah hanya kami pergi berziarah dalam 4 orang sebelum kami lanjutkan panjangan ke Mesir, sallallahu alaihi Muhammad. Pilah ke pondok Tal 7. Pengalaman berzikrullah dengan mereka tu tinggi, mahal harga dia. Lepas asar 1,000, lepas subuh, lepas isyak 1,000, lepas subuh 1,000. Jadi zuk sungguh sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita dapat rasakan macam mana kesedapan berzikrullah. Lepas daripada tu, itulah yang menimbulkan ketenangan dalam jiwa kita. Dia bawa dalam hidup kita. Ketenangan jiwa waktu mana kita berzikrullah tu, dia bawa sampai ke dalam kehidupan kita. Ketenangan tu dalam diri kita. Okey, seterusnya, untuk menimbulkan ketenangan dalam jiwa ni, kita kena raditu billahi rabba. Kita kena redha Allah Tuhan kita. Apa dia makna meredai Allah sebagai Tuhan? Meredai
semua ketentuan-ketentuan dan takdir-takdir Allah di dalam kehidupan. Kalau kita cuba menyanggah takdir Allah, kita yang sakit, kita yang teruk. Jadi umpama seperti orang yang mudik ke hulu, teruk. Tetapi bila mana dia mudik ke hilir, ikut arus, mudah. Dalam hidup jangan bangkang Tuhan, ikut je ketentuan dia. Dan yakini bahawasanya yang ditentukan semuanya baik. Lagi sekali kita akan tenang dalam kita menghadapi masalah dalam kehidupan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, tenang dalam hidup ni dia timbul dengan sebab kita tidak menyusahkan orang. Dan kita bagi orang seronok, dan kita tidak menimbulkan sesuatu yang menyebabkan orang marah, sakit hati kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada tu nak tidur malam, maafkan semua orang. Maafkan semua orang. Dan redha terhadap semua takdir yang menimpa kita. Contoh, kita ada duit sikit, taklah banyak. Tiba-tiba dengan sebab skema, duit kita hilang. Contoh, kalau kita duk fikir duit tu, bila kita susah hati? Sampai bila kita tak tenang jiwa? Kita kena anggap ataupun rasa macam ni, bukan rezeki aku. Dia umpama seperti Johar. Satu hari Johar dia berjalan, dia bawa duit 1 dinar. Tiba-tiba duit 1 dinar tadi jatuh dalam lubang. Dia pun menangis sebab duit dalam lubang, nak ambil tak boleh. Mai satu orang tanya, Johar pasal apa yang hang menangis? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, ni duit aku dalam lubang 1 dinar. Atau orang kata, Johar tu saya menangis lah. Tak apa, ni aku bagi ganti 1 dinar pula. Lagi kuat menangis. Lepas tu orang tanya, awak yang kuat teriak ni, menangis ni? Dia kata, kalau duit tak jatuh dalam lubang, dah dapat 2 dinar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya orang yang menangisi kehabisan, kehilangan duit dia ni ialah orang yang, Allahumma salli ala sayyidina, orang yang kita kata jahil, tak kenal Tuhan. Ataupun kita boleh bodoh. Tangis apa, bukan rezeki kita. Kalau dah bukan rezeki, duduk dalam mulut pun keluar balik. Dalam akaun pun akan keluar kalau bukan rezeki kita. Bukan rezeki. Simpan saya transit je di akaun kita. Lepas tu dia pergi skema ambil, ataupun siapa ambil, terus duk tangisi. Bukan rezeki. Dia seumpama seperti duit 30,000 yang tak pernah hinggap dalam akaun. Itu umpama dia. Faham? 30,000 duit yang duduk dalam akaun, skema ambil. Umpama seperti duit 30,000 yang tak pernah masuk dalam akaun kita pun. Tu konsep rezeki. Kalau dah rezeki kita, rezeki ni, selagi mana kita tak makan, selagi mana kita tak pakai, bukan rezeki lagi. Dalam akaun beribu-ribu pun terus ada syok lah. Belum tentu rezeki kita. Entah-entah tak ada nak makan, mati. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kena faham konsep tu. Redha. Redha terhadap ketentuan Tuhan. Tak apa, bukan rezeki. Kalau hilang duit tu,
Bila senyum tak? Tak, saya bila senyum tak hilang apa. Senyum elok lah. Kalau duit hilang bila senyum tak? Pipi tengok duit dalam bank dah 37,000. Tekan-tekan kosong. Ram lah. Rup. Mana pergi duit aku? Kan? Allah. Mengetak lah dekat lutut ni. Nak rebah. Mana pergi duit aku? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun boleh ganti macam ni. Hilang 30,000. Buka kat tengok kosong. Senyum yang macam Ustaz senyum tadi. Itu benda Allah. Tuhan ambil balik lah. Faham? Duit kita tu Tuhan ambil balik. Bukan hak kita, hak dia. Reda. Salah sebab. Kalau kita hamba Allah, kita sanggup menghadapi semua nasib dalam hidup. Ada orang kaya tak sanggup, jatuh miskin. Ada orang dia nama dia ternama, dia tak sanggup jatuh daripada jadi orang ternama. Jadi kita ni kalau kita hamba Allah, kalau kita boleh menghadapi semua nasib dalam hidup, susah, senang, dipuja, dipuji, dihina, dimaki, semua okey. Semua tu apa? Semua itu adalah takdir Allah. Bila mana kita meredai takdir, tenang. Keluar pada masjid, beli kasut baru. Nak masuk masjid, tinggal kasut di luar. Keluar tak ada dah. Nak maki orang ambil ke nak senyum? Senyum. Senyum apa ni? Duit kasut nak hilang. Orang pelik tu. Tersenyum kasut yang hilang. Alhamdulillah. Tuhan ambil balik hak dia. Tak apalah kasut RM5. No? Kalau kasut RM50, lain juga. Asalnya kalau kasut 150, Salah Sayyidina Muhammad. Allah. Ni ku geram siapa ku jumpa ku tabuh dia ni. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi belajar meredai takdir. Kita akan bahagia. Kita akan tenang. Tu kemuncak sekali. Habis. Tapi sudah pasti melalui semua tadi. Orang nak boleh redha dengan takdir ni ialah orang yang di hatinya Allah. Tak apa. Tu ambil balik. Tapi nak terima hakikat tu susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bukan bererti kita tak keruat dahi. Bukan bererti kita tak menangis. Bukan bererti kita tak sedih. Itu sifat kita. Tapi di hati kita redha. Ya Tuhan, aku redha Tuhan. Jadi itulah rahsia hidup tenang dan bahagia. Terima kasih pada guru infak Masjid Darussalam 15. Moga-moga Allah bagi rahsia ini dalam hati mereka semua insya-Allah. Dan jadi rahsia dan juga menjadi rahsia dalam hati kita juga. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ketenangan jiwa dalam hidup ni. Amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma kama nawwatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.